Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Kisah yang akan diceritakan adalah berdasarkan dari Al-Quran dari surah Ali Imran ayat ke-123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana bilangan kamu yang sedikit dan kekurangan alat perang. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur. Okay. Menerusi dalil yang telah dibacakan, dari surah Ali Imran ayat ke-123, ia telah menceritakan tentang Perang Badar. Perang Badar ini merupakan peperangan pertama yang berlaku dalam Islam dan perang besar bagi Rasulullah SAW dan para sahabat selepas berhijrah. Ia dinamakan Perang Badar kerana pertempurannya berlaku di pinggir sebuah telaga yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan 624 Masihi. Dicetusnya Perang Badar apabila Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang kafilah perdagangan Quraisy pimpinan Abu Sufyan yang kembali dari Syam ke Mekah. Justru itu, bagi menyekat aktiviti perdagangan kaum Quraisy tersebut, Baginda SAW mengarahkan para sahabatnya menyiasat kafilah tersebut ekoran. Barang yang dibawa oleh mereka merupakan harta milik kaum Muhajirin yang didagangkan dan dirampas serta dijual sewaktu mereka berhijrah ke Madinah. Manakala pihak Abu Sufyan pula mendapat tahu tentang rancangan orang Islam itu, lalu beliau telah menghantar Damdam bin Amru al-Ghifari untuk meminta pertolongan daripada penduduk-penduduk Mekah. Tentang tentera Quraisy daripada Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal segera datang membantu Abu Sufyan. Orang-orang Islam yang pergi menyiasat kafilah Abu Sufyan tidak mengetahui tentang bantuan daripada Abu Jahal yang ramai itu. Tanpa melengahkan masa, Rasulullah SAW mengumpulkan tentera umat Islam lebih kurang 300 orang untuk bergegas ke Lembah Badar tanpa mengetahui berapa bilangan tentera kaum musyrikin pada ketika itu. Setibanya di sebuah telaga air, beberapa sahabat bertemu seorang kaum musyrikin dan seorang budak suruhan yang sedang mengambil air. Mereka melarikan diri, tetapi budak suruhan itu dapat ditangkap untuk disoal siasat. Para sahabat menyoal budak suruhan itu tentang bilangan tentera kaum musyrikin. Dia hanya menjawab bilangan mereka sangat ramai tetapi tidak menyatakan berapa bilangan tersebut. Maka para sahabat membawanya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu, Rasulullah SAW menyoal perkara yang sama, iaitu tentang bilangan tentera kaum musyrikin. Tapi budak suruhan tersebut tetap menjawab yang sama. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, berapa bilangan unta yang kaum musyrikin sembelih setiap hari untuk memastikan anggaran bilangan kaum musyrikin? Maka dia menjawab 10 ekor unta. Maka Rasulullah SAW menganggar tentera kaum musyrikin lebih kurang 1000 orang melalui bilangan unta yang mereka sembelih setiap hari. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW tidak berasa gentar dengan bilangan tentera kaum musyrikin lebih ramai berbanding tentera umat Islam. Oleh sebab tujuan kaum musyrikin Mekah untuk memerangkap dan menghapuskan umat Islam, maka peperangan tidak dapat dielakkan lagi. Rasulullah SAW memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Islam berjaya menentang kaum musyrikin, dan doa Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Yang bermaksud, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dari surah Al-Anfal ayat ke-9. Kemudian, sekian lama kaum musyrikin Mekah kekurangan kekuatan dan tidak bersemangat untuk berperang menyebabkan mereka berpecah belah dan lari bertepiaran. Akhirnya peperangan meletus dan berakhir dengan kemenangan umat Islam. Maka hikmah yang kita dapat menerusi Perang Badar ini adalah kemenangan dalam Perang Badar dengan pertolongan Allah telah menjadi bukti akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah.
Hal ini menjadi pengajaran kepada umat Islam agar sentiasa berpegang teguh dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan ini menjadi satu momentum bahawa Allah mengaturnya dari awal hingga akhir. Hal ini juga menjadi tanda bermulanya era baharu dengan kuasa pemerintahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam menjadi tonggak ke arah negara Islam yang syumul. Sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih.